sejahtera bertemu lagi menerusi peristiwa Mei 13. Nama saya Ui Irene. Hari ini, marilah kita imbas kembali peristiwa yang berlaku pada 52 tahun yang lalu. Peristiwa 13 Mei 1969 adalah rusuhan etnik yang meletus dalam sejarah negara ini antara orang Melayu dan orang Cina. Selepas keputusan pilihan raya tahun 1969 diumumkan, walaupun kita ingin menghapuskan kenangan yang menyakitkan itu dari ingatan kita, tetapi sebenarnya tragedi ini memberi pengajaran yang baik. Oleh itu, hari ini marilah kita meneroka insiden tersebut bersama-sama dengan 3 ahli sejarawan. Dipersilakan Cik En Yi Wei untuk menerangkan punca-punca berlakunya tragedi ini. Sebenarnya, peristiwa Mei 13 ini disebabkan oleh beberapa punca. Antaranya adalah layanan berat sebelah oleh tentera Jepun terhadap orang Melayu. Dengan ini, menyebabkan pemusuhan berlaku antara kaum. Hal ini demikian kerana orang Jepun berperang dengan China sebelum ini menyebabkan orang Cina dilayan teruk oleh tentera Jepun. Dasar penjajah Inggeris yang menerapkan konsep perpecahan dan ketertiban adalah tindakan yang berkesan, mengakibatkan jurang antara kedua-dua polarisasi ekonomi dan kaum. Seterusnya, latar belakang pendidikan yang berbeza juga dikaitkan sebagai penyebab berlakunya cetusan peristiwa 13 Mei. Ini berlaku apabila sistem pendidikan telah dibahagikan mengikut kaum, iaitu bahasa Melayu, Cina, India dan Inggeris. Pertelingkahan parti politik perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara juga merupakan punca-punca berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Terima kasih atas perkongsian Cik En Yi Wei. Sekarang dipersilakan Cik Tiffany Tan menerangkan kesan-kesan peristiwa ini. Bagi pengetahuan semua, seramai 86 orang Melayu, 342 orang Cina dan 3 orang yang berkaum lain telah berkorban di tumpuk hitam sejarah tanah air ini. Statistik yang ditunjukkan ini tidak begitu tepat kerana pada masa itu hanya kacamata orang ramai yang menjadi saksi sahaja. Implikasi peristiwa Mei 13 ini juga menyebabkan darurat yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong bermaklumat untuk membubarkan Perlembagaan Persekutuan dengan alasan peristiwa Mei 13 telah mengancam keselamatan negara. Akhirnya, ekonomi negara juga terjejas pada masa itu kerana negara berada dalam keadaan yang tidak harmoni. Kebanyakan bangunan terutamanya kedai yang dimiliki oleh tauke berbangsa Cina telah dimusnahkan dalam rusuhan tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat Malaysia berada dalam keadaan yang agak susah. Terima kasih atas perkongsian ilmu Tiffany Tan. Akhirnya dipersilakan Cik Un Sin Yi untuk menjelaskan cara penyelesaian. Bagi mengatasi tragedi tersebut dan mengembalikan kepercayaan umum, Perdana Menteri kedua negara kita Tun Razak telah berusaha mewujudkan Majlis Perunding Rakyat melalui Maghren yang bermaklumat untuk merangka perpaduan negara. Hasilnya, rukun negara yang merupakan ideologi kebangsaan telah diwujudkan untuk menstabilkan pentadbiran negara. Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan dan dasar ekonomi baru DEB juga dilancarkan untuk merapatkan jurang ekonomi dalam masyarakat yang berbilang kaum. Tun Razak telah mengilhamkan prinsip perpaduan nasional antara kehidupan masyarakat dengan menyelitkan semangat tersebut ke dalam ucapan, lirik, lagu dan puisi. Terima kasih atas penerangan. Kesimpulannya, moto Jata Negara Bersekutu Bertambah Mutu sering mengingatkan rakyat Malaysia untuk menghayati perpaduan. Peristiwa ini menimbulkan kesedaran menjalinkan hubungan etnik di negara Malaysia yang berbilang kaum untuk mengelakkan tragedi berulang. Oleh itu, kita sebagai modal insan di Malaysia mestilah memupuk semangat perpaduan untuk menjadikan negara yang maju dan makmur. Sekian, terima kasih.